Politik negara digemparkan dengan satu tragedi. Masih ingatkah anda pada tahun 2016, seorang ahli politik ditembak oleh seorang pembunuh upahan di satu persimpangan lampu isyarat. Kes ini merupakan salah satu kes berprofil tinggi yang akhirnya keputusan mahkamah mengejutkan penduduk Sarawak. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Ikuti kisah ini. Pada pukul 8.20 pagi Selasa 21 Jun 2016, seorang setiausaha PKR bahagian Miri, Belkayong atau nama Islamnya Muhammad Hasbi Abdullah mati ditembak ketika memandu kereta jenis Toyota Hilux dari jarak dekat, menembusi cermin kanan di sebelah pemandu kereta yang dinaikinya di Kuala Baram. Dilaporkan terdapat kesan tembakan pada cermin tempat duduk pemandu kenderaan pacuan 4 roda dengan kesan kecederaan di muka dan leher. Beliau yang juga calon PKR di kawasan Bekenu pada pilihan raya negeri Sarawak 7 Mei 2016 dikatakan ditembak semasa berhenti di lampu isyarat berhampiran Pasaraya Imat. Pada hari Jumaat 24 Jun 2016, ahli politik dari Parti Komponen Barisan Nasional dan pembangkang hadir pada upacara pengebumian Allahyarham bagi memberi penghormatan terakhir pada aktivis Miri itu. Antara yang hadir merupakan pemimpin tertinggi dari Parti Rakyat Bersatu Sarawak, PKR, DAP, Parti Amanah Negara dan PAS bersama yang lain di kediaman keluarga Allahyarham Kayong di Desa Senadin. Upacara pengebumian disempurnakan pada tengah hari. Pengerusi DAP Sarawak Chong Ching Jen dan Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar pada sidang media berasingan mendakwa bahawa pembunuhan kejam ke atas Kayong mempunyai kaitan dengan perjuangannya yang berterusan dalam isu pertikaian tanah orang asli di utara Sarawak. Sehubungan itu, pihak polis menubuhkan pasukan penyiasat khas bagi menyiasat pembunuhan ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, pasukan itu diketuai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Sarawak, Senior Assistant Commissioner Dev Kumar. Pihak berkuasa juga telah menghantar pegawai dari JSJ Bukit Aman bagi membantu pasukan itu. Mangsa dikatakan antara individu dalam PKR yang lantang memperjuangkan hak rakyat pribumi Dayak di utara Sarawak, khususnya berkaitan tanah hak adat Bumi Putra. Pada 1 Julai 2016, 5 lelaki dan seorang wanita ditahan selepas dipercayai mempunyai kaitan dengan pembunuhan ini. Senior Assistant Commissioner Dev Kumar berkata, 6 suspek berkenaan berusia antara 22 tahun dan 41 tahun. Kesemua mereka kini ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan polis. Pada 4 Julai 2016 jam 5 petang, polis berjaya menemui selaras senapan patah dan 1 gelongsong peluru dipercayai digunakan dalam kes pembunuhan ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansor berkata, 2 bahan bukti penting itu ditemui selepas seorang lelaki yang ditahan reman bagi membantu siasatan kes itu dikenali Muhammad Fitri Pauzi membawa polis ke rumahnya di Jalan Hainam Lama Miri. Beberapa butir peluru senapan patah termasuk 1 kelongsong yang sudah digunakan dirampas dan menjadi petunjuk penting untuk menyelesaikan kes itu. Dengan penahanan suspek utama dan rampasan senapan patah, pihak polis yakin kes pembunuhan ini sudah berjaya diselesaikan. Pada 6 Julai 2016 kira-kira pukul 10.30 malam, pasukan petugas khas polis menahan suspek ke-8 berkaitan siasatan ini dikenali Lee Chang Long. Lelaki itu ditahan di sebuah pusat hiburan di PSAU Utara 1. Polis sudah mendapat perintah tahanan reman terhadap suspek itu di Mahkamah Magistrate Miri tengah hari 7 Julai 2016. Selain itu, pihak polis juga memohon perintah tahanan reman terhadap 6 suspek lain dilanjutkan kerana proses siasatan masih belum lengkap. Pada 15 Julai 2016, suspek utama dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas tuduhan pembunuhan ini. Tertuduh Muhammad Fitri Pauzi, 29 tahun, dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Bagaimanapun tiada pengakuan dicatatkan daripada tertuduh. Mengikut kertas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Lovely Nastasia, Muhammad Fitri dituduh membunuh Belkayong pada jam 8.20 pagi di persimpangan lampu isyarat berhampiran Pasaraya Imat, Jalan Miri, Kuala Baram pada 21 Jun 2016. Sementara itu, Lee Chang Lon, 37 tahun, bersama 3 lelaki yang masih bebas dituduh bersubahat bersama Muhammad Fitri pada masa kejadian. Mereka dituduh mengikut Seksyen 109 Kanun Kesesaan dibaca bersama-sama Seksyen 302 Kanun sama. Sementara itu, 2 suspek lain dibebaskan tanpa syarat, manakala 4 individu lagi ditahan semula mengikut Seksyen 3-1 Akta Pencegahan Jenayah 1959. Polis mengesahkan seorang suspek bergelar Datuk yang diburu berikutan kes ini dipercayai berada di Australia. Suspek berjaya melarikan diri ke luar negara pada 23 Jun 2016
2 hari selepas kejadian. Polis menggunakan saluran undang-undang yang ada untuk membawa suspek balik ke negara ini. Manakala 2 lagi suspek yang diburu dipercayai masih berada di dalam negara dan usaha mengesan terus giat dilakukan. Polis Sarawak telah meminta bantuan Interpol bagi memburu datuk yang disifatkan sebagai perancang utama kes pembunuhan ini. Hasil siasatan pihak polis mendapati perancang itu yang dikenali sebagai Datuk Stephen Lin Chi Kiang, 45 tahun dari Tanjung Lobang Miri, melarikan diri ke Singapura pada 23 Jun 2016. Lee kemudian berlepas ke Melbourne, Australia pada 3 Julai dari Singapura. Sehingga 11 Ogos 2016, lokasi terkini Lee masih belum diketahui dan pasukan petugas menyiasat kes ini memohon bantuan Interpol bagi mengesannya. Selain Lee, 2 lagi rakannya iaitu pemilik KTV Lounge, Kong Siang Min 35 tahun dan Ching Wu Chung Elia Ah Chung 50 tahun yang juga pembantu peribadi Lee turut diburu. Polis yakin kedua-duanya masih berada dalam negara dan waran tangkap terhadap ketiga-tiga individu berkenaan telah dikeluarkan Mahkamah Majistrate Miri pada 9 Julai 2016. Pada petang 18 Ogos 2016, Polis Sarawak menahan seorang daripada 3 suspek yang diburu. Suspek berusia 50 tahun itu dan berasal dari Krokop. Ditahan selepas menyerah diri dengan diiringi peguamnya di Balai Polis Miri kira-kira jam 4.50 petang. Dengan penahanan itu, tinggal 2 lagi suspek termasuk Datuk yang masih dalam buruan setakat ini. Pada 23 Ogos 2016, pihak polis merampas 7 laras senjata api dan 623 butir peluru pelbagai jenis milik Datuk Stephen Lee Cheng Kiang. Senjata itu dirampas dari kediaman Stephen, Taman Tanjung Lubang pada jam 10.40 pagi. 5 senjata api itu adalah senapan patah pelbagai jenama yang dikeluarkan pejabat daerah Miri. 2 lagi senjata api adalah pistol yang mana lesennya dikeluarkan pihak polis. Susulan itu, pihak polis membatalkan 2 lesen senjata api yang dikeluarkan pihaknya sebelum ini, termasuk senjata api yang dikeluarkan pejabat daerah Miri. Pada 15 November 2016, Mahkamah Majistrate Miri memindahkan kes membabitkan 3 individu, Muhammad Fitri Pauzi, Lee Chang Long dan Ching Wu Chung yang didakwa membunuh ke Mahkamah Tinggi. Majistrate Zuraini Ali Musa membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Wan Muhammad Izzat Wan Abdullah memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan telah pun memperoleh kebenaran daripada pengarah pendakwaan di Jabatan Pegawai Negara untuk memindahkan kes itu ke Mahkamah Tinggi. Semua suspek mengangguk faham ketika jurubahasa mahkamah memberitahu mereka kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Pada 13 Disember 2016, polis menahan Datuk yang dipercayai menjadi dalang kes pembunuhan ini di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA jam 7.47 malam. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansur berkata, suspek ditahan oleh pihak berkuasa di China dan diusir keluar ke Malaysia pada 10 Disember 2016. Suspek kemudian diiringi pulang ke Malaysia oleh satu pasukan khas yang diketuai oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak, Senior Assistant Commissioner Datuk Dev Kumar. Selepas 172 hari bersembunyi di 3 negara, suspek dihadapkan ke Mahkamah Majistrate jam 2 petang 14 Disember 2016. Sementara itu, polis masih memburu seorang lagi suspek yang masih bebas dan mempunyai kaitan dengan kes ini. Untuk pengetahuan, perancang utama kes ini melarikan diri ke Australia, Singapura dan China sebelum ditahan dengan kerjasama polis antarabangsa. Polis Sarawak bersama dengan seorang pegawai Interpol telah berada di Fujian, China sejak Khamis bagi menguruskan pengusiran datuk itu. Suspek tiada dokumen perjalanan yang sah menyebabkan dia diusir keluar dari China kerana Jabatan Imigresen telah membatalkan pasport milik suspek atas permohonan polis Sarawak. Tiada pengakuan dicatatkan dan Lee dilihat mengangguk kepala apabila jurubahasa mahkamah membacakan pertuduhan terhadapnya dalam bahasa Mandarin di hadapan Majistrate Zuraini Ali Musa. Pada 6 Jun 2017, 3 suspek yang didakwa atas tuduhan bersubhat kes pembunuhan ini dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Miri. Ahli perniagaan Datuk Lee Chi Kiang, Lee Chang Lon dan Ching Wu Chung dibebaskan daripada tuduhan bersubhat bersama Muhammad Fitri Pauzi. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Ravitran N. Paramaguru selepas mendapati pihak pembelaan gagal menunjukkan kes prima facie terhadap ketiga-tiga tertuduh. Hakim semasa membuat keputusan itu di mahkamah yang penuh sesak berkata, tiada satu pun daripada keterangan dikemukakan oleh pihak pendakwaan yang mengaitkan penglibatan ketiga-tiga tertuduh sehingga membawa kepada pembunuhan Belkayong. Kesemua mereka dilihat tenang semasa hakim menyampaikan keputusan itu. Bagi Fitri pula, mahkamah memerintahkan lelaki itu membela diri terhadap pertuduhan membunuh Belkayong selepas mendapati pihak pendakwaan telah menyediakan keterangan mencukupi untuk membuktikan pembabitannya. Fitri hanya mengangguk faham selepas jurubahasa memberikan penjelasan berhubung keputusan hakim itu. Mahkamah menetapkan 14 hingga 16 Jun untuk prosiding bela diri itu.
Sebanyak 28 saksi pihak pendakwaan dipanggil memberi keterangan sepanjang perbicaraan yang bermula 17 Mac 2017 yang menarik kehadiran banyak masyarakat Dayak. Berikutan Belkayung semasa hayatnya membantu dalam mempertahankan pemilikan tanah masyarakat Dayak, khususnya tanah hak peribumi. Sementara itu, Balu Belkayung Hashikin Hatta 42 tahun dilihat terkejut dengan keputusan mahkamah itu dan usaha wartawan untuk mendapatkan komennya dihalang oleh anggota keluarganya. Pada 10 Ogos 2018, Mahkamah Tinggi Miri menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap Muhammad Fitri Pauzi selepas didapati bersalah terhadap tuduhan membunuh Setiausaha PKR Miri Belkayung 2 tahun lalu. Muhammad Fitri kelihatan tenang ketika hukuman itu dijatuhkan Hakim Ravindran N. Paramaguru. Hukuman dijatuhkan selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan kerogan munasabah terhadap kes pendakwaan. Mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang mana Muhammad Fitri pada hari kejadian adalah orang yang bertanggungjawab menarik pistol dan sekaligus membunuh mangsa. Walaupun dia mendakwa mendapat arahan daripada seseorang, hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan jelas oleh suspek semasa disuruh untuk membela diri. Sementara itu, perkarangan kompleks Mahkamah Miri dipenuhi saudara dan rakan arwah Belkayung bagi mendengar keputusan akhir itu. Sepasukan pegawai dan anggota unit tempur ringan turut ditempatkan di perkarangan kompleks mahkamah sebagai langkah keselamatan. Ya, nampaknya keputusan ini tidak memberi kepuasan kepada kita, siapa dalang utama kes ini, kerana Fitri hanya sekadar mendengar arahan yang diberikan oleh seseorang. Siapakah seseorang yang dinyatakan di dalam mahkamah itu? Mungkin polis sudah menangkapnya, namun mahkamah tidak mampu membuktikan penglibatan individu tersebut. Semoga ada keadilan suatu hari nanti. Kita mendoakan semoga Allahyarham Belkayung atau nama Islamnya Muhammad Asbi Abdullah diampuni segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.